Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul dan berjumpa di surau kita. Dan telah kita solat maghrib jamaatan dan kita akan isilah sikit masa yang ada untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu daripada fiqhut taharah, ya. The science of purification, di mana kita dalam babul wudu, dalam slot furudul wudu, fardu mandi ataupun fardu wudu ataupun arkanul wudu, rukun wudu, ya. Ada juga ulama kata wajibatul wudu, wajib wudu, ya. Di mana tuan-tuan telah pun mengetahuinya dan telah beramal sejak sekian lama. Ya, cuma mungkin kita ada ilmu-ilmu baru, pendarahan baru, dan mungkin ada kemuskilan tertentu yang tuan-tuan nak tanya, bolehlah, ya. Saya cuba untuk menjawabnya jika ada sebarang persoalan lah, ya. Dan pada sesi yang lalu kita dah masuk rukun yang pertama, niat, settle, ya. Yang kedua ialah basuh muka, ya. Di mana saya telah terangkan tentang had muka, ya. Dan juga perkara yang penting juga sebenarnya melibatkan janggut, ya. Janggut kita ni tuan-tuan, kalau nipis macam ni wajib bagi kena dagu kita, kerana dagu ni adalah sebahagian daripada muka. Muka ni tepat tumbuh rambut atas pada dahi tu, kemudian dekat dagu bawah, kan. Min manabiti syi'ri ila asfaliz zakan, daripada tempat tumbuh rambut sampai dagu bawah ni, ya. Bukan dagu dalam ni, dagu dalam tak wajib, dia dagu bawah ni je. Jadi dagu kita ni, perempuan taklah, laki kan, ada janggut, betul tak? Ya. Jadi kalau janggut-janggut seumpama ini, kalau dia nipis, macam saya ni nipis ke tebal? Nipis ni, syarak dia tak ada had. Tebal dengan nipis tu banyak mana, nak kira rambut satu-satu, janggut tak ya. Kalau kita nampak macam tebal lah, rasa macam tebal lah. Kalau nampak nipis atau rasa nipis lah. Ya, Haji nipis tu, saya pun nipis. Dia uruf, ya. Jadi kalau tak ada janggut tu senang lah. Ni ada janggut. Kalau nipis macam ni, maka dagu wajib kena kulit. Dan begitu juga dengan janggutnya. Janggut pun kena juga. Jadi bila tuan-tuan basuh muka, ni kena bagi rata lah bawah ni. Ya, buatlah macam mana pun, tapi jangan duk tonyoh pula, kan. Lebih-lebih lah pula. Cerita dia wajib dibasuhi, wajib kena air, ya, dalam arti kata lain. Bawah dagu, kulit tu, dan at the same time janggut juga. Ya, kalau nipis, ya. Tapi kalau janggut tebal, tak wajib air kena kulit lah. Maksudnya tak perlu nak tonyoh-tonyoh ke apa, tak payah. Sebab bila kulit sudah ditutup dengan rambut, hukum sapu atas kulit tu berpindah pada rambut tu lah, atau pada janggut tu. Jadi kalau janggut tebal, panjang pula tu, dia tak wajib basuh kulit, ataupun dia tak perlu wajib kulit tu bagi kena air. Memadai hanya pada janggutnya luaran saja. Bila dia basuh muka, tahu janggut tebal kan, gitu je. Dalam-dalam janggut tu tak wajib. Of course lah, kulit yang ada di bahagian dalamnya, kerana janggut itu telah menggantikan kulitnya. Jadi janggut macam kita ni kena make sure lah, ya. Lepas tu saya bila ambil wuduk, janggut ni kita sela-sela sikit, nak bagi kena belah dalam ni, takut tak kena.
Dan begitu juga dengan janggut kita. Ya. Kerana apa-apa bulu atau rambut yang ada pada muka wajib dibasuh. Ya, cuma tak perlulah kita semuk ataupun berdoa lalu ataupun berlebihan. Agak-agak mesti kena. Okeylah. Ya. Begitu juga dengan bulu-bulu mata, bulu kening, ya. Kena-kena juga tu. Tapi tak adalah kita kena tonyo-tonyo. Tapi hukum dia wajib dibasah, dikenakan kulit dan rambutnya sekali. Kalau dia nipi. Kalau dia tebal macam bulu kening, tebal sangat kan. Kalau tak rata dalam pun tak apa. Mana dia tak perlu tanya. Sebab tak wajib kena hak belah dalam tu. Pasal tebal. Memadai dengan dia basuh, kena luar cukup. Ya. Begitulah nak cerita ya. Wanita dia ada sideburn. Sideburn dia hanya wajib basuh pada ya, bahagian sideburn tu saja. Kalau dia panjang, dia tak wajib basuh keseluruhannya. Ada khilaf lagi, tapi saya lihat fatwa-fatwa semasa termasuk fatwa wilayah persekutuan, Dr. Zul dulu pernah ada isu di mana ada orang cakap wanita wajib membasuh sideburn dia. Kalau panjang kan sian lah kan. Jadi dia kata ada khilaf, tapi benda tu tak ada nas yang spesifik. Cuma ulama bahas adakah ia termasuk dalam muka atau tidak. Jadi ada kata kena basuh the whole sideburn lah. Ada kata memadai dengan sideburn hok ada kat sini saja. Ya. Cerita dia begitulah ya. Tapi kalau ada yang kata tak sah lah, tak sah secara mutlak begitu, maka tidak tepat. Kerana sideburn wanita yang panjang, ya, ulama khilaf lah adakah ia wajib dibasuh atau tidak. Ya. Keseluruhannya. Ya. Baik, malam ni kita nak pergi rukuk yang khususnya. Saya nak habiskan rukuk wuduk ni. Banyak kali dah kita rukuk wuduk ni. Tak pindah-pindah pergi sunnah wuduk lagi. Ya. Okey, yang ketiga ialah membasuh tangan hingga ke siku. Sama juga. Ia adalah rukuk yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf padanya. No disagreement. La khilafa fihi. Kerana ia dengan jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam ayat yang telah berkali-kali saya membacanya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Surah apa je? Al-Maidah ayat 6. Ya. Wuduk satu ayat aja. Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Ingat dapat pahala kalau ingat. Betul. Ya. Betul tak? Pasal ilmu kan. Ilmu kalau kita ingat dapat pahala. Of course lah ini nama surah dan ayat yang berkaitan dengan bab yang kita belajar. Ya. Kalau ada 10 ayat mungkin payah juga nak ingat. Dia satu ayat je. Al-Maidah ayat ke-6. Ya. Saya belajar fiqh kan. Di situ Allah Ta'ala kata wa aidiakum ilal marafiq. Betul je? Lepas Allah Ta'ala sebut basuh muka, Allah Ta'ala kata dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Dan Rasulullah SAW pun practically dalam banyak hadis wuduk semua ada. Tak ada miss basuh tangan. Termasuk hadis yang paling famous dalam bab ni yang setelah baca pada tuan-tuan berkali-kali. Itulah hadis Uthman bin Affan yang diriwayatkan daripada hamba dia nama Humran dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana dia kata Uthman bin Affan ambil wuduk macam Nabi ambil wuduk. Apa yang dia buat? Salah satu ialah dia basuh tangan. Wa ghasala yadaihi ila mirfaqaihi. Ya, dia membasuh kedua tangannya hingga ke sikunya. Salasan, sebanyak 3 kali. Jadi jelas. Ya, sebab itu ulama sepakat dan tidak ada perselisihan dalam bab ni. Saya kira bukan hanya ulama-ulama ahli sunnah. Saya ingat Syiah pun akan kata basuh tangan tu wajib. Ya. Jangan ingat Syiah tu tak betul belaka. Betul tak? Adalah pak-pak dia tak betul. Tapi dalam pak ibadat-ibadat yang asas umpama ini, lebih kurang je dia wuduk sama macam kita, tuan. Tuan tak pernah tengok Syiah wuduk. Buka YouTube tengok wuduk Syiah. Kita tengok kan. Benda usul ya. Sebab Syiah pun dia rujuk Quran kita juga. Cuma dia kata ada Quran lagi daripada Quran ni yang disembunyikan atau yang hanya dimiliki atau disimpan oleh para imam. Jadi imam 12 kan. Itu je salah etikad dia. Tapi kalau dia nak berdalilkan dengan sebarang hukum akad ibadah, dia pun rujuk Quran kita ada juga. Kalau tuan-tuan tanya Syiah, awak wuduk kan? Ya, wuduk. Mana dalil awak wuduk? Dia akan baca the same ayat yang sama saja. Ya.
Kerana itu saja ayat yang ada. Ya. Nampak? Jadi Uthman bin Affan dia wudu basuh tangan sampai ke siku. Tak ada khilaf bab ni ya. Tangan sampai ke siku tuan-tuan. Tangan hak tuan-tuan tengok ni lah. Hak dia daripada ujung lah jari tangan ni semua. Kemudian naik sampai ke siku. Majoriti ulama mengatakan bahawa siku termasuk dalam wudu, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya bila tuan-tuan basuh tangan, tuan-tuan wajib membasuh keseluruhan siku. Ya. Tak payah tengok agak-agak je. Ni ya. Ni tulang siku ni bagi kena siku semualah. Tapi biasa tuan-tuan wudu lebih kan. Tapi siku wajib. Melainkan hanya beberapa ulama saja yang kata tidak wajib. Antaranya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Ya. Yang mengatakan bahawa siku ni hanya had saja. Mana kalau basuh separuh siku pun dah okey. Hatta kalau touch siku saja dah okey dia kata. Kerana siku hanya penghujung kepada wudu pada basuh tangan dan dia tidak meliputi keseluruhannya, kata beliau lah. Tapi majoriti termasuk standard mazhab Syafi'i, siku hendaklah dibasuh keseluruhannya. Dan kebiasaannya kita basuh lebih lah. Lebih tak apa tuan-tuan, jangan kurang. Betul tak? Tapi kalau berlebih-lebih tak boleh juga. Sampai ke siku, sampai ke bahu basuhnya tak boleh juga kan. Ya. Dia apa-apa hal ni sama saja. Ibadat baik, muamalat baik. Akhirat baik, dunia baik. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Ya. Kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Atau kalau kita lihat syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak hal, hukum hakam kan. Of course yang melibatkan amalan. Dia sentiasa in the middle, moderate. Orang Arab kata wasati. Ya. Bahkan salah satu prinsip agama ialah al-wasatiyah. Ya. Islam ni sentiasa berada di pertengahan. Ya. Jadi kita ikut apa yang ada dalam syarak lah, based on hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course ada ayat Quran sendiri. Di mana haknya ialah siku, cuma lebih sikit boleh lah, nanti adalah sunnah-sunnah tu. Di mana kita digalakkan melebihkan sedikit anggota wudu yang kita basuh. Ya. Itu pendapat majoriti lah, walaupun ada jugalah segelintir ulama kata tak disunahkan berlebih-lebihan. Mana ngam-ngam anggota saja. Kalau tangan tu sampai siku saja, jangan lebih. Kalau kaki sampai buku lali saja, jangan lebih. Ada juga ulama ahli sunnah yang kata begitu. Tapi majoriti kata lebih tu digalakkan. Ya. Baik, adalah dalil-dalilnya. Dan apa-apa sahaja yang ada pada tangan kita wajib dibasuh. Ya. Ada orang dia ada tangan lebih. Oh, bukan tangan lebih, jari lebih. Betul tak? Kita ada kawan-kawan yang jari lebih kan. Kebiasaannya jari hak ujung ni lah. Dia ada 2 bits so lagi. Wajib basuh tak? Wajib basuh di sisi majoriti para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Anggota lebihan yang ada pada anggota-anggota yang wajib dibasuh ni wajib dibasuh juga. Dia ada jari lebih umpamanya. Tangan lebih tak mungkin lah. Kalau ada 2 tangan cabang tak ada lah kan. Tapi kalau jari tu biasa. Adalah beberapa orang. Dia juga wajib membasuhnya. Ya. Begitu juga kalau dekat tangan dia ada tumbuh ketuat ke, ada apa-apa jerawat ke apa, dia kena basuh juga tu. Yalah dia basuh tu dah rata. Tak adalah dia perlu tengok, cek, tak ada. Tapi nak cerita benda-benda seumpama itu. Apa-apa saja yang ada pada tangannya. Ya. Hatta kalau ada lubang-lubang pada tangannya, dia kena basuh lah kau. Ya. Hatta kalau tangan dia dibalut kerana luka atau seumpamanya, mungkin dia tak boleh basuh, tapi masih wajib sapu di atasnya. Ya. Sebagai gantilah. Dia macam rambut tadilah. Rambut kita tu lebak janggut kan. Tutup dagu. Jadi kulit tu dah tak wajib, tapi janggut tu kena. Wajib bagi kena air. Sama juga kita luka, kita balut. Jadi kulit tu dah ditutup dengan balutan. Jadi yang ditutup tu tak wajiblah basuh. Nak basuh saja dah tutup. Maka kita sapu saja di atas balutan itu. Ya, tak wajib basuh lah. Dia pindah kepada balutan dan cukup sekadar menyapunya sahaja. Nak basuh pun boleh, tapi biasanya tak sakal lah. Biasa orang sapu saja. Tuan-tuan masuk hospital, accident, patah tangan, dia balut belat kan, simen kan. Jadi dah tak boleh nak basuh tangan. Jadi apa perlu buat? Hukum basuhan berpindah kepada hukum sapuan.
kulit yang wajib dibasuh berpindah kepada balutan. Jadi tuan-tuan wuduk macam biasa, tempat yang dibalut tu tuan-tuan basahkan tangan, tuan-tuan sapu saja di sekelilingnya. Ya. Tempat balut itulah. Ya. Dan bukan hanya melibatkan kecederaan seperti patah, luka atau seumpamanya. Bahkan kalau tuan-tuan masuk hospital kan. Ya. Kadang-kadang pasal masuk darah saja, tempat letak air tu kan. Ya, pak cucuk. Itu dia tampal sikit kat situ ya. Jap, nanti saya beritahu. Jadi bila kita masuk hospital, saya dah 3 tahun untuk turut masuk ward. Tahun dulu, tahun lepas, tahun satu lagi. 3 tahun untuk turut. Tahun ni tak masuk ward lagi. Sedemam je masuk ward. Sedemam je masuk ward. Bukan demam sikit-sikit, demam sungguh. Tapi tahun ni alhamdulillah lah, sihat pula, tak ada masuk ward. Ya. Seminggu. Jadi dia cucuk. Bila dia cucuk, dia letaklah kan balutan tu. Kadang besar balutannya, kadang kecil. Jadi bila kita nak wudu, takkan nak buka balutan tu biar tinggal jarum aja. Kuman nanti. Biarlah yang balut tu dengan usik. Jangan nak pandai-pandai jadi doktor sendiri pula. Oh tak boleh nak kena wudu, nak basuh tu. Apa yang nurse buat kat tangan kita, don't touch. Jangan usik. Pasal ini melibatkan perubatan dan boleh mengakibatkan nyawa kita juga. Tapi kalau suruh dia buka, dia boleh buka, okey je. Tapi jangan buat sendiri. Nak wudu kan. Saya tak usik apa-apa. Dia balut lah. Bila saya berwuduk, saya hanya akan sapu di atasnya sahaja. That's it. Ya. Dan memang tak dinafikan, sebagai ulama kata wajib bertayamum juga. Dan itulah standard dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan mazhab Syafi'i kan, kena tayamum lah. Saya tak tayamum. Ya. Mazhab Syafi'i bab ni dia ketat sikit. Pertama, tuan-tuan mesti berwuduk terlebih dahulu sebelum balutan itu diletakkan pada anggota tuan-tuan, which is impossible. Betul tak? Takkan nak suruh doktor saya nak wuduk dulu. Boleh buat, tapi dalam some circumstances macam susah, macam kecederaan yang besar-besar macam patah, macam emergency, dah terlantar. Tapi kalau setakat nak masukkan air, nak masukkan darah, boleh aja. Doktor dia air, saya nak ambil wuduk. Lepas tu suruh dia cucuk, okey je. Tapi dalam kes kita tu tak boleh. Ya, tak apalah, dia nak balut aja. Pasal tak wajib pun. Pasal apa mazhab Syafi'i suruh kita wuduk dulu? Sebab dia kata kalau kita balut sebelum kita berhadas, sebab dia kata kalau kita balut sebelum kita suci daripada hadas kecil atau hadas besar, okey, tapi hendaklah kita qada balik sembahyang yang kita lakukan. Pertama, dah kena tayamum. Betul tak? On top kepada wuduk. Wuduk dulu and then tayamum. Ataupun boleh juga tayamum dulu, wuduk. Ataupun boleh di tengah-tengah. Mana-mana pun boleh. Ya? Tapi kalau tuan-tuan balut sebelum tuan-tuan berwuduk, suci daripada hadas, bila tuan-tuan dah sembuh nanti, tuan-tuan kena qada balik. Patah 2 bulan balut. Lepas tu dah balut tak wuduk, boleh je sapu. Tayamum. Sapu tayamum. Semayang macam biasa. Lepas tu 2 bulan baru buka. Qada balik 2 bulan. Lagak nak qada 2 bulan. Ya. Saya lihat fatwa-fatwa kontemporer pada hari ini lebih memilih kepada cukup untuk sapu sahaja dan tidak bertayamum. Dan tidak perlu qada lagi. Ya. Kerana itu memudahkan dan itu diputuskan oleh sebahagian para ulama. Ada ulama fatwa begitu, ada ulama fatwa begini. Ya. Dan unfortunately sebenarnya tidak ada nas yang boleh betul-betul dipegang dalam hal ini. Semua adalah ijtihad. Ya. Adalah hadis tu, antaranya hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, di mana sahabat tu dia mandi wajib pada tempat dia luka, kemudian dia mati. Kemudian Nabi kata sepatutnya dia hanya basuh saja tempat yang boleh basuh. Tempat yang tak boleh basuh tu dia sapu saja, kemudian dia bertayamum. Dan hadis tu ulama khilaf. Ada sebahagian kata okey, ada sebahagian kata tak okey. Ya. Jadi ada ketidaksepakatan di situ. Kalau tuan-tuan boleh ambil yang terbaik, itulah. Tuan-tuan sapu dengan tayamum. Kemudian kalau tuan-tuan balut sebelum berwuduk, tuan-tuan qada lah, tuan-tuan tinggal. Kalau tuan-tuan mampulah. Saya tidak mampu. Dan saya ambil pendapat yang lebih ringan lah dalam bab ni. Ya. Cerita dia situ aja. Nampak? Ya. Baik, jadi kalau balut tuan-tuan boleh sapu saja di atas balutan. Kalau tuan-tuan boleh bertayamum, saya kata that is good. Dan tuan-tuan tidak perlu qada lagi.
Melainkan kalau tuan-tuan rajin sangatlah nak qada lah. Sebab kita balut tu tak ada wudu kan. Kalau ikut mazhab Syafi'i tuan-tuan kena qada tu. Tapi agak sukar, tak perlu qada lah. Saya ingat memadai tuan-tuan berwuduk, sapu dan tayamum. Dan sebenarnya tayamum pun tak perlu, sapu saja dah cukup ya. Kerana ada banyak fatwa dalam bab ni, dan itu sebagainya difatwakan. Dan saya tengok juga fatwa yang ada negeri kita lah, termasuk Selangor apa, saya tak jumpa lagi lah fatwa dalam bab patah-patah ni. Tapi kalau hak standard mazhab Syafi'i macam tu, mesti berwuduk sebelum dibalut, bertayamum, sapu dan tayamum, kemudian tak perlu qada. Adapun kalau balut sebelum berwuduk, sapu dan tayamum macam biasa di samping wuduk, kemudian mesti qada. Dan saya ingat mungkin mereka tak akan ambil lah pendapat tu walaupun dia standard, kerana ia teramat menyusahkan lah. Menyusahkan, dah kena tayamum, kena qada pula ya tak? Dan hari ni tuan-tuan, hatta di Selangor dan saya lihat banyak negeri yang lain, dalam hal-hal yang melibatkan kemudaratan, kesakitan, of course yang melibatkan perubatan, kebiasaannya ulama-ulama termasuk mufti kita, ahli-ahli jurukuasa fatwa, dia akan pilih yang paling memudahkan selagi mana dia tidak bercanggah direct dengan nanas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, dulu-dulu kalau orang ada tabung air kencing kat sebelah tu kan, kalau ikut fatwa Selangor, dulu-dulu mesti dikosongkan sebelum tuan-tuan semayang yang baru ya. Kosongkan, ambil wuduk, kemudian semayang dulu. Itu standard mazhab Syafi'i ya. Dulu-dulu memang tak ada tabung macam ni sekarang aja kan, tapi dulu-dulu memang dah ada penyakit orang yang selalu keluar air kencing. Boleh saja dia semayang dengan syarat dia letakkan kain di tempat kemaluannya, tempat air kencing keluar, kemudian dia berwuduk. Kemudian sebelum dia nak semayang yang lain, ni semayang Zuhur, nak semayang asar sekarang, dia mesti ganti kain yang baru atau basuh kain tu, kemudian dia mesti ambil wuduk balik. Itu memang standard mazhab Syafi'i. Jadi yang tabung ni kita kias atas tu lah, dia panggil sulsul baul, orang yang sentiasa keluar air kencingnya. Dan juga dikiaskan ke atas perempuan yang istihadah. Orang istihadah, darah keluar banyak kan, dia boleh semayang ya. Tapi sebelum dia nak semayang, dia kena bersihkan dulu kain lapik istihadah dia tu, dan dia kena ambil wuduk yang baru. Jadi di kias atas tu lah tabung air kencing tu. Dan itu dulu fatwa. Tapi fatwa yang baru macam mana? Tak wajib mengosongkan tabung air kencing. Itu bukan standard mazhab Syafi'i. Tapi kenapa dia ambil waktu ni? Yalah, dia dah lah sakit buah pinggang, ada tabung pula kat sebelah. Biasa orang sakit buah pinggang, kalau sampai ada tabung ni berjalan pun dah tak betul, slow jalan. Allah, nak ambil apa payah lagi. Jadi fatwa tu tepat. Dia kata ambil wuduk sahaja, tabung tak perlu dikosongkan, tak perlu ditukar ya. Dan saya tak nafikan, ataupun saya rasalah pada masa akan datang dia akan ambil fatwa yang lebih mudah daripada itu. Apa dia? Jika dia sudah ada wuduk pun tak payah. Itu lebih mudah kan. Sebab dalam hal ni ulama ada 3 pendapat ya. Pertama, kosong tak payah, wuduk pun tak payah. Yang kedua, dia kena kosongkan, wuduk kena ambil balik. Yang ketiga, hak paling payah sekali, hak tu standard mazhab Syafi'i, tabung pun kena kosong, wuduk pun kena ambil. Jadi hak nombor 1 tu, hak payah sekali sudah ditinggalkan, dia ambil hak 2 tengah-tengah. Dan saya rasa, ataupun saya fikir tidak mustahil lah pada masa akan datang dia ambil yang paling mudah sekali. Tabung tak payah kosong, wuduk pun tak payah ambil setiap waktu solat. Kalau dah ada wuduk, semayang saja. Yalah, pasal penyakit kan, ambil lah yang paling mudah. Yalah. Ya. Betul-betul. Pandai je. Doktor, macam doktor. Bismillah. Boleh bab tu Saya pasal memang buat selalulah benda ni, pasal saya 3 tahun kebelakangan ni every year saya masuk ward. Untung juga Tuhan bagi sakit sekali tuan, tapi jadi dapat belajar banyak perkara. Cuba Tuhan bagi sihat aja. Tak ada pengalaman. Ya tak? Sakit sikit-sikit okey je. Ya tak? Jangan tak sakit langsung. Jangan sakit berat pun tak sih juga. Sakit sikit-sikit okey je. Dapatlah cuci dosa kita tu. Dosa kita banyak, istighfar pun tak cukup, ibadah pun tak banyak.
Jadi sakit-sakit ni dia membersihkan dosa kita, ya. Itu saja. Okey. Jadi basuh tangan sangat tak ada isu. Sebaik-baiknya tuan-tuan basuh daripada jari naik ke atas, ya. Sama ada tuan-tuan basuh daripada air daripada atas, sama ada tuan-tuan basuh daripada paip bawah. Cuba sebaik mungkin air tu daripada jari turun ke sini. Jari turun ke sini. Kalau kolah senang kan. Tapi ada juga celup. Bom. Ya. Makruh menurut sebahagian para ulama, jika kita basuh tidak daripada jari naik ke siku. Makruh lah. Dan sebahagian mengatakan bahawa tidak makruh, ia hanya khilaful aula, yakni tidak afdal. Dia tak basuh jari sampai ke siku, dia start siku pergi ke bawah dulu. Ni banyak juga orang buat. Betul tak? Kalau dia celup begitu, kolok, okey, jari ke siku. Tapi biasa kalau daripada siku ke jari ni biasa mungkin paip lah. Elok sebaik-baiknya jari kinilah, ya. Jadi jangan siku ke jari, ataupun start kat tengah dulu. Start kat tengah dulu, lepas tu ke tepi. Ada juga macam tu, macam-macam, ya tak? Tapi tak apa, as long as dia basuh maka sah, ya. Kita bagi tahu yang terbaik lah, ya. Saya tak bongkok, tapi saya ceduk lah, tadah dengan paip, gitu. Bongkok lah sikit kan. Ya, itu tidak haram, makruh saja. Dan kalau boleh elakkanlah, kita buat ibadah ni bagi perfect sikitlah, ya. Dia cerita dia kita nak rutinkan saja. Bila kita dah rutin, dia senang aja, kita dah biasa kan. Alah bisa tegal biasa. Okey. Jadi siapa-siapa yang membasuh tangannya daripada siku ke jari, kalau boleh tukarlah daripada jari ke siku. Dapatlah pahala lebih sikit, ya. Sah memang sah, ya. Okey, saya ingat tangan tak ada isu sangat. Kedua, menyapu kepala. Sama juga sepakat para ulama, kepala wajib disapu. Dalam surah Al-Maidah yang ke-6 Allah Taala sebut wamsahu biru'usikum. Dalam hadis Nabi semua ada menyebut membasuh kepalanya. Cuma Rasulullah SAW membasuh kepala dalam dalam 3 keadaan. Pertama, Nabi hanya membasuh kepalanya sahaja. Kadang-kadang Nabi membasuh keseluruhan. Salah tu. Basuh kepala Rasulullah ni ada 3 macam, ya. Pertama ialah Nabi membasuh keseluruhan kepalanya. Ya. Ada 2 cara. Depan ke belakang, belakang ke depan. Itu the best. Yang banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Uthman yang saya baca awal-awal tadi tak ada. Tapi adalah hadis-hadis yang lain seperti hadis Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zaid, ada hadis Abi Hurairah. Di mana katanya kana Nabi yamsah bi ra'sihi bada'a bi muqaddam ra'sihi summa dhahaba bihima ila qafah summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Riwayat Bukhari Muslim. Dan juga kita kira sunnah yang lain. Nabi berwudu, Nabi sapu kepala. Macam mana Nabi buat? Nabi menyapu keseluruhan kepalanya. Bermula daripada hadapan, Nabi bawa ke belakang. Sebaik-baiknya 2 tangan. Tapi kalau 1 tangan pun okey. Tapi sebaik-baik 2 tangan, ya. Pasal adalah hadis tu kata Allah bin Zaid biyadaihi, dengan kedua-dua tangannya. Jadi lebih baguslah kan practically, sebab nak sapu semua kepala. Jadi daripada ke depan pergi ke belakang. Kemudian katanya Nabi ke depan ke balik. Itu the best. Dan boleh juga tuan-tuan basuh daripada atas turun ke bawah. Tangan sapu kan. Nak sapu kepala tak perlu, tak ada air. Aduh, tak ada air apa? Tak air. Basahkan tangan gitu je. Depan, belakang. Dan boleh juga daripada tengah turun ke bawah, sebab ada juga hadis yang sahih. Nabi menyapu daripada atas turun ke bawah sehingga Nabi la yuharriku sya'ra an hayatihi. Dia tidak menggerakkan rambut daripada tempatnya. Kalau pergi depan ke belakang, belakang ke depan, rambut gerak. Tapi kalau tak bergerak, Nabi ambil daripada atas turun ke bawah, bukan bawah turun atas, atas turun bawah, boleh juga. Tapi terbaik depan pergi belakang. Once a while boleh buat gitu, ya, keseluruhan kepala. Tapi Nabi masih menyapu keseluruhan kepalanya. Itu satu. Yang kedua, Nabi SAW menyapu sebahagian kepalanya dan sebahagian daripada kopiah atau imamahnya, serbannya. Itu hadis Mughirah bin Syu'bah, katanya masahan Nabi SAW binasiyatihi wa ala imamatihi. Nabi SAW menyapu
ubun-ubunnya dan yakni sebahagian daripada kepalanya, dan Nabi juga menyapu dengan serbannya, ya, ataupun merujuk kepada apa-apa tutupan yang ada pada kepala. Tuan-tuan pakai serban lah, tuan-tuan pakai kopiah lah, tuan-tuan pakai topi lah, tuan-tuan pakai apa-apa, janji tutupan, ya. Separuh sapu kepala, separuh sapu tutupan kepala tuan-tuan. Same goes tu wanita yang memakai tudung ataupun anak tudung. Separuh dia sapu kepala dia, ya, separuh lagi dia sapu dekat anak tudung dia, ya. Dan itu juga dilakukan oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, dalam sebagian asar. Antaranya diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razak. Itu buku yang merujuk kepada fiqh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita nak tengok fiqh para sahabat, amalan mereka, biasa kita akan tengok dalam buku-buku Musannaf. Kerana buku tu banyak hadis yang mauquf, ya, yang diamalkan oleh sahabat Nabi lah. Jadi isteri Nabi memang dia sapu sebahagian kepalanya dan sebahagian tudungnya. Khimar dia panggil. Khimar ni ialah tutupan kepala lah. Dan ulama kias kepada tutupan-tutupan yang lain. Haji pakai songkok, sama lah. Ya tak? Ya. Tengoklah bangsa tu pakai apa tutup kepala dia. Bahasa Arab dia pakai serban, pakai kopiah. Ya tak? Kita serban kopiah ni dah kira macam pakaian Melayu lah, dah kira macam tu lah. Boleh lah kan? Tapi kalau pakai tutupan-tutupan yang lain, ya, boleh saja. Dua. Dan yang ketiga, Nabi hanya sapu atas tutupan kepalanya sahaja. Kana Nabi yamsahu ala imamatihi wa khuffai. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagainya, Nabi menyapu di atas serbannya dan juga di atas kedua kasutnya. Ada itu dia sebut serban saja, ya. Hadis Bilal tak silap saya. Tapi dia famous lah hadis itu. Sebab itu sebahagian para ulama kata cukup untuk dia sapu hanya pada tutupan kepalanya sahaja. Dan itu yang distandardkan dalam mazhab Hambali sebenarnya. Sah. Kita pakai kopiah, sapu atas piah, sah. Unfortunately majority tidak menerimanya, termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Jadi kalau boleh kan. Ya. Tuan-tuan jangan sapu atas serban atau atas kepala saja. Tuan-tuan sapulah di kepala dan serban bersama-sama. Ya, kalau separuh kepala, separuh lagi serban. Tapi kalau sudah sapu keseluruhan kepala, tidak perlu lagi menyapu di atas serbannya. Lebih-lebih lah pula. Tak nak wuduk, bokok piah tak? Bokok. Sapu semua. Lepas tu pakai piah. Sapu pula atas piah. Double pahala aku hari ni. Tak ada. Kalau nak sapu kopiah, sapu kepala sebahagian dan sebahagian lagi pada tutupan kepala. Serban, kopiah dan seumpamanya. Ya. Saya nak sapu atas piah saja. Kok demo lah, demo nak buat gitu juga. Demo belajar. Tapi kalau Syafi'i tak salah, ya. Tapi Hambali dia terima pasal ada hadisnya sebenarnya. Ya. Baik. Dan sapu kepala ni tuan-tuan, sebenarnya wajib tak wajib basuh keseluruhannya. Ya. Sebagian ulama kata wajib lah. Dan sebagian kata cukup hanya sebahagian kepala. Kita separuh kepala atau sebahagian daripadanya sudah memadai. Ya, gitu lah. Okey dah. Tapi pahala kurang lah. Kalau boleh kita basuh keseluruhan dengan cara-cara yang telah saya ajarkan tadi. Depan ke belakang, belakang ke depan. Dapat full mark. Dapatlah sunnah yang kita kata sunnah dan lepas orang-orang yang mewajibkannya. Pasal sebagian ulama kata kalau tak sapu semua tak sah. Macam Maliki kan. Maliki, orang mazhab Malik. Saya masa belajar di UAE tuan-tuan, ramai sahabat-sahabat saya yang bermazhab Maliki. Ramai sekali. Saya ingat lebih ramai daripada yang ada macam mazhab Hambali, daripada belah-belah Saudi. Maliki ni tuan-tuan daripada Afrika. UAE dulu memang banyak student from Afrika. Daripada Sudan, daripada Djibouti, daripada Eritrea. Saya kawan-kawan saya ramai yang kulit gelap ni kan. Pasal memang budak-budak UAE ramai daripada sana. Ya. Dan most of them memang bermazhab Maliki lah. Ya. Kita belajar dalam kelas tak ada mazhab. Kita belajar ikut topik dan kita bincangkan based on ayat Quran hadis Nabi. Nak belajar mazhab macam mana? Orang Melayu Syafi'i, hok mari Afrika Maliki. Takkan nak ajar pak-pak mazhab kot. Yalah, kita ajar fiqh sunnah, the science of sunnah. Maknanya kebiasaannya lah kita rujuk pendapat yang boleh digunakan pakai oleh semua dan ia berdalil dengan dalil yang lebih kuat. Dan praktikalnya bagus tu. Itu cerita dia. Ya.
Cuma kalau kita nak dapat idea tentang mazhab-mazhab tertentu, macam kita Syafi'i kan, kita nak tahu mazhab Syafi'i in detail, kita kena baca sendiri ya. Dalam kelas tak discuss. Ya. Ikut aliran secara spesifik. Sebab kita student macam-macam. Mana boleh kita fokus pada satu-satu mazhab? Betul tak? Saya first year subjek fiqh pensyarah daripada Indonesia, nama Dr. Firdaus. Second year daripada Afrika, nama Dr. Yusof apa, saya tak ingat nama dia lah. Pensyarah ramai kan. Ada fiqh 1, fiqh 2. Jadi dia lebih terbuka lah ya? Dan kita memang rujuk fiqh-fiqh kontemporer lah, dia panggil fiqh-fiqh semasa, al-fiqhul mu'asir, macam fiqh Qardawi, fiqh-fiqh yang latest ni kan. Tapi kita baca juga macam fiqh mazhab Syafi'i kan. Saya baca juga macam Matan Abi Syuja, Kifayatul Akhyar yang mensyarahkannya, itu antara top buku mazhab Syafi'i. Baik kita baca juga, kita nak tahu juga ya tak? Baik. Jadi sebagai ulama kata kena sapu keseluruhan, sebagai kata sapu sebahagian. Tapi sekurang-kurangnya saya dah bagi tahu lah tuan-tuan idea itu. Sebagai ulama kata sunnah sekali sahaja, dan itu sebenarnya adalah majoriti para ulama. Ulama-ulama hadis, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dia banyak mensunahkan sapu sekali saja. Itu majority of the scholars. Segelintir kata sunat 3 kali lah, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sebab tu saya kalau wuduk tuan-tuan, sapu kepala saya hanya sapu sekali saja. Once a while baru saya sapu 3 kali. Tapi tuan-tuan nak teruskan untuk sapu 3 kali all the time, tidak ada masalah sama sekali. Ya. Tengoklah harta ilmu masing-masing. Tapi memang kalau kita lihat majoriti ulama berpendapat begitu ya. Kerana banyak hadis-hadis Nabi bila menyebut tentang wuduk, bila bab sapu kepala, Nabi hanya menyapu sekali saja. Jadi dia lebih cenderunglah kepada nanas hukum itu. Cuma ada jugalah hadis yang menunjukkan bahawa wuduk ni mesti 3 kali secara keseluruhan. Ya. Cerita dia begitulah ya. Yang tu tak apalah, tuan-tuan teruskan saja. Cuma kalau tuan-tuan nak buat sapu sekali saja, once-one nak sapu 3 kali pun boleh juga. Saya ingat dalam hal tu tak ada permasalahan sama sekali. Ya. Janji sapu kepala. Jangan tak sapu. Dan kepala ni sebenarnya tak ada isu, melainkan yang ulama bahas biasanya bersabit dengan kaifiat menyapu kepala yang saya dah sebutlah secara ringkas pada tuan-tuan. Dan juga bilangan untuk disapu kepala itu. Dan pastikan pada kepala kita tuan-tuan tidak ada apa-apa yang menghalangi air. Boleh jadi tuan-tuan pakai minyak rambut. Make sure minyak rambut yang tuan-tuan pakai itu, selain daripada ianya suci, bersih, halal, tidak ada unsur-unsur yang melibatkan najis dan seumpamanya, pastikan juga ia bukanlah alat-alat yang diperbuat daripada bahan-bahan yang tidak menyekat air lah daripada meresap. Saya ingat lelaki tak ada isu sangat kot, kadang perempuan kan. Kot dia pakai apa-apa pada rambutnya yang boleh menyebabkan rambut dia tidak menyerap air. Yelah, kadang-kadang dia pergi cuci rambut pakai treatment tertentu, saya tak tahulah kan. Tapi nak jaga-jaga jugalah ya. Sebab tu sekarang ni kalau dia ada make up kan, dia make up mesra wudu. Ya, sebab ada saja alat-alat make up yang tidak mesra wudu. Ya tak? Dia tak boleh nak terima air. Ya, dia waterproof kali air waterproof. Jadi perempuan pun nak tengoklah bab tu. Okey, kemudian basuh kaki ya. Oh, isyak dah. Oh, mata ya. Apa minit dah? Apa minit tulis tu? Oh, anak express dah ni. Ni hadis anak tak baca one by one dah tuan-tuan ni. Saya anak lalu gitu je. Anak nak pergi. Okey, basuh kaki ya. Sama juga dalam ayat Quran ada basuh kaki. Dalam hadis Nabi banyak basuh kaki. Dan ulama sepakat basuh kaki adalah wajib. Cuma adalah segelintir yang tidak mewajibkan basuh kaki. Dia kata cukup menyapunya sahaja. Antara pendapat di sana oleh ulama tafsir macam At-Tabari tak silap saya, tapi ia pendapat yang ditolak. Dia kata dia dah rujuk balik dah. Dia kata kena basuh kaki juga ya. Sepakat para ulama ya. Cuma yang masih kekal di atas pendapat itu ialah yang standard dalam Syiah. Syiah dia kata cukup menyapu saja, tidak perlu membasuhnya ya. Dan kata Al-Imam Nawawi la yu'taddu bi khilafihim. Dalam bab ni kita tidak boleh ambil kira orang-orang yang khilaf kerana telah disepakati secara sepakat para ulama. Bolehlah azan dulu. Lepas tu kita buka soal jawab lah. Boleh satu soalan lah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر 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 الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله. حي على المسلمين. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمد وسيلة والقدر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Baik, kaki dia macam tangan je tuan-tuan. Di mana digalakkan supaya tuan-tuan basuh daripada jari naik ke atas lah ya, naik ke buku lali. Dan buku lali termasuk. Kebiasaan kita berwuduk lebihlah daripada buku lali. Memang digalakkan pun hingga separa betis. Ada hadisnya yang saya akan bincang pada kuliah yang akan datang, sebab itu dalam sunnah wuduk di mana kita digalakkan italatil ghurrah, melebihkan tempat basuhan, atau juga disebut sebagai takhjil, mana kena lebih lah ya. Jadi Abu Hurairah dia wuduk, dia kata aku wuduk macam Nabi wuduk, dan dia lebihkan sampai ke paras betis ya. Jadi kita lebihkan sikit lah, jangan sampai lutut pula, mana memadai sampai ke para betis saja. Kalau tuan-tuan basuh daripada tumit dulu, dah is okey. Tuan-tuan basuh daripada tengah kaki dulu, dah is okey. Basuh daripada buku lali dulu, naik ke bawah, okey, turun ke bawah. Cuma sebaik-baiknya daripada jari naik ke atas, sama macam tangan juga tadilah.
Ada kalau ada jari-jari yang lebih juga wajib dibasuh bersamanya. Dan sebaik-baiknya celah-celah jari kaki lah. Jari tangan mungkin tak ada isu sangat. Walaupun masih digalakkan supaya takhlil. Kerana Nabi yukhallil lihyatahu summa yaqulu hakaza amari rabbi. Bukan hadis itu, hadis lain. Kata Ibn Abbas, kata Nabi SAW, idza tawadda ahadukum falyukhallil baina asabi' yadayhi wa rijlaihi. Ya. Hadis Abi Daud, kata beliau, kata Nabi, bila sesuatu itu berwudu, hendaklah dia membasuh celah-celah jari kaki, tangan dan kakinya. Memang digalakkan kita basuhlah, sebagian ulama kata wajib, tapi majoriti kata sunnah saja. Cuma saya tengok jari ni mungkin tak ada masalah sangatlah, mungkin. Tapi kaki lah kadang-kadang tu takut-takut tak kena celah-celah tu. Ya. Dan sama juga untuk menyela jari tangannya mungkin kita tak ada masalah sangat, tapi kadang kaki ni malah nak tunduk ataupun ada masalah nak tunduk. Termasuk saya sendiri, saya tunduk ni problem sikit, boleh tunduk, tapi masalah kan. Kebiasaan saya tidak menyela jari kaki saya. Kadang-kadang saya buat juga, saya angkat kaki saya tunduk sedikit. Tapi banyak juga saya hanya menggosok-gosok kaki sesama kaki saja. Dan saya tidak hanya membasuh begitu saja. Korang gosoklah sikit ya, bagi rata ya. Terutama celah-celah jari kita. Buatlah macam mana pun. Tapi kalau tuan-tuan dapat menyela jari kaki tuan-tuan dengan jari tuan-tuan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Cerita itulah. Dan yang paling tuan-tuan kena beringat ialah tumit itulah. Kadang-kadang orang basuh kan, buka paip, dah lah tak gosok dengan tangan ataupun dengan kaki sama kaki. Macam gitu. Takut-takut belakang ni tak kena ni tumit ni. Dan memang Nabi peringatkan. Nabi tengok orang wudu, tumit dia tak basuh. Nabi berkata kepada orang itu, wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang disambar api. Celakalah tumit-tumit yang disambar api. Wudu air tak kena tumit, Nabi kata masuk neraka. Jadi kalau orang tak wudu, tak semayang tu lebih-lebih lagi lah. Ya tak? Tapi nak cerita begitulah, tuan-tuan kena pastikan lah tumit tu, kerana ia diperingat oleh Rasulullah SAW. Dan saya pun ada perhati juga, ada kita wudu kan. Ya, kita tengok wudu orang kan. Kadang dia ambil ringan sikit lah bab belakang. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan buka paip kuat, mana tuan-tuan ulu kaki, belakang tu boleh kena, kadang tak kena tau. Jadi tuan-tuan kena pusingkan kaki tu sikit. Melainkan kalau tuan-tuan dapat gosok dengan tangan tuan-tuan, yang disebut sebagai takhlil dan dalak. Basuh, tunduk, kaki gosok, itu tak ada masalah. Ini cerita dia yang jenis malah nak gosok ni, ataupun tak dapat gosok. Jadi kena beringatlah bab tu. Ya, jangan sampai tak kena air, terutama pada bahagian tumit, bahagian belakang tu lah ya. Jadi kalau tuan-tuan tak nak gosok dengan tangan, tuan-tuan basuh depan, pusingkan kaki tuan-tuan, basuh juga bahagian tumit itu. Macam saya buat sendirilah ya. Kadang-kadang tak boleh nak pusing kaki, kita pusing badan. Ulu kaki ke belakang, macam tu ya. InsyaAllah ta'ala. Dan last sekali tertib tuan-tuan, di mana majoriti ulama kata tertib ni wajib. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut satu persatu cara tersusun. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kalau tertib tidak wajib, Allah Ta'ala susun tu basuh, sapu, basuh. Menunjukkan bahawa ia satu tertib. Practically dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka tak wuduk tunggang terbalik. Songsang, tak ada. Basuh kaki dulu, kemudian sapu kepala, kemudian basuh tangan, kemudian basuh muka, tak ada. Dia memang begitulah wuduk Rasulullah SAW dan para salafus salih. Dan itu yang ada dalam Quran, itulah yang ada dalam hadis Nabi. Sementara Nabi memerintahkan, Nabi kata ibda bima Nabi kata ibda bima bada Allahu bihi. Hendaklah kamu mulakan seumpama Allah telah memulakannya. Walaupun hadis itu sebenarnya dalam bab haji, mana Nabi ajar haji ni kena buat susunatul ikut yang Nabi ajar. Ia terpakai kepada semua haiwan ibadah, termasuk wudu, termasuk semayang, hak mana ada pergerakan-pergerakan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu, mesti ikut standard yang sama, mesti tertib. Itu pendapat majoriti para ulama. Cuma adalah segelintir yang kata tertib tidak wajib. Dan itu yang standard dalam mazhab Maliki sebenarnya, tertib tidak wajib. Mazhab Maliki tak wajib. Syafi'i kata wajib, tapi guru dia Maliki kata tak wajib. Kenapa? Kerana memang ayat Quran susun, hadis Nabi pun Nabi wuduk macam tu. Tapi tidak bermakna wajib, dia kata. Boleh saja wuduk secara songsang, tapi makruh dan tidak sunnah. Sebab dia kata perkataan awal tu kan,
Waw tu dia kata bukan waw tertib, dia kata waw lil musahabah. Ni dalam isu bahasa Arab lah. Jadi kita belajar in detail, kita lihat apa hujah ulama yang kata wajib dan kata tidak wajib. Ala kulli hal, saya ada member ramai yang mazhab Maliki, walaupun mereka kata tidak wajib tertib, saya pernah berwuduk dengan mereka berkali-kali, pernah juga solat dengan mereka, saya tak lihat juga mereka wuduk secara songsang, tak pernah tengok pula. Dan saya personally hanya kata ini dari sudut teoretikal saja, mana dia pegang tak wajib, tapi dia buat masih dalam keadaan serupa dengan apa yang kita lakukan. Macam kita kata orang Hanafi lah, dia kata baca Quran ketika solat, Al-Fatihah tidak wajib, yang wajib baca Quran saja. Tapi kita semayang dah berbelah tahun di belakang orang Hanafi di Sungai Buloh, saya memang ada surau di situ, surau Hanafi, adalah rojak sikit-sikit, tapi mostly dia Hanafi lagi. Saya tak dapati mereka semayang tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan saya perhati sendiri bila dia semayang sunat. Yalah, kalau semayang fardu mungkin dia nak meraihkan kita juga yang jadi makmum di belakang, dan dia mazhab Syafi'i. Kalau dia buat begitu nanti kan kena dengan majlis agama lah apalah kan. Tapi saya perhati tuan, Allah, imam dia tu, Imam Muji tu memang dah rapat dan ramai kenal saya dah lama. Ya. Saya dulu memang mengajar di situ pun. Saya perhati puan-puan tu semayang sunat, baca Fatihah juga. Ya tak? Jadi bukan isu wajib tak wajib, practically memang dia buat macam kita. Cuma dari sudut pegangan dia lah, ya. Mungkin dia pegang ni, begitu ni, begini. Tapi end of the day, sebenarnya ibadah kita sama saja. Tuan-tuan jangan ingat wuduk Syafi'i tak sama wuduk Hanafi, wuduk Maliki tak sama dengan wuduk Syafi'i. Sebenarnya kita wuduk sama saja. Kalau tak sama ada certain things yang very minor lah, benda-benda kecil aja. Ataupun pegangan dalam satu hal. Tapi kalau tuan-tuan letak 4 orang di hadapan, oh ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Maliki, ini Hambali, okey wuduk sekarang. Cuba tuan-tuan tengok wuduk ke-4 orang ini, sama ke tidak? Saya boleh kata 90% ke atas sama. Ya. Kalau tak sama sikit-sikit ialah hak furak-furak tu. Ya. Baik. Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa? Ada soalan je? Okey, sebenarnya wuduk yang paling basic, yang paling fundamental, aka wajib, sekali saja. Waktu paling orang kata, ataupun yang mesti kita buat lah. Man tawadda'a marratan fa zalikal wudu' alladhi la budda minhu. Kata Nabi dalam hadis Ahmad daripada Ibnu Umar, siapa-siapa yang berwuduk sekali, maka itulah yang wajib dilakukannya, bersabit dengan wuduk. Dan practically dalam Sahih Bukhari kata Ibn Abbas kan, Nabi tawadda' maratan. Nabi ada juga berwuduk hanya sekali saja. Makna setiap anggota sekali. Yalah. Ada kalanya Nabi berwuduk 2 kali, semua 2 kali. Sebab Nabi kata man tawadda'a marratain kana lahu minal ajri marratain. Siapa-siapa berwuduk 2 kali, dia dapat pahala 2 kali ganda. Lebihlah sikit daripada orang sekali tadi. Makna semua 2 kali. Satu lagi dia berwuduk semua 3 kali. 3 kali. Macam tadi 2 kali kan. Memang practically pun Nabi ada buat. Ya. Kata Abdullah bin Zaid, kerana Nabi yatawadda' marratain. Nabi memang ada wuduk 2 kali. Tadi Nabi cakap siapa wuduk 2 kali, dia dapat 2 kali ganda pahala lah. Dan practically memang Nabi buat begitu. Nasa Bukhari kata Abdullah bin Zaid, Nabi buat 2 kali. Makna semua 2 kali. 2 kan. Tadi sekali belakang. Yang ni 2 kali. Satu lagi 3 kali lah. Hak ni yang paling afdal. Ya. Di mana Nabi kata man tawadda'a salasan hakaza alwudu. Nabi kata man tawadda'a salasan zalika wudu'i wa wudu' al-anbiya min qabli. Siapa yang wuduk 3 kali, itulah wuduk aku dan wuduk Nabi-Nabi yang terdahulu. Mana the best, yang paling afdal lah. Dan practically pun memang macam tu kata Osman. Nasa Bukhari, Sahih Muslim, kan Nabi yatawadda'u salasan. Nabi berwuduk 3 kali. Itu yang saya nak mazhab Syafi'i, dia kata semua anggota 3 kali tu. Di atas hadis-hadis yang saya telah baca lah sebahagian daripadanya. Jadi jangan mazhab Syafi'i kata 3 kali semua tu ada hujah dia juga. Bukan tak ada kan. Pasal ulama' belaka. Ya. Jadi 3 lah. Sekali semua, 2 kali semua, 3 kali semua. Tapi ada juga riwayat Nabi berwuduk sebagai anggota 2 kali.
Sebagai anggota 3 kali. Ada yang Sahih Bukhari atau Muslim. Dan ini disebut dari huraikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Tak silap Al-Majmu' dia ada sebut. Di mana katanya hak wajibnya sekali. Hak afdalnya 3 kali. Tapi boleh sahaja dia berwuduk secara bersilih ganti. Mungkin anggota ni sekali, anggota ni 2 kali. Mungkin anggota ni 2 kali, anggota ni 3 kali. Maka dia kata harus, kerana ada riwayat Nabi melakukannya. Dan dia memang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sebab hak wajib sekali. 2 kali, 3 kali tu sunat. Bila sunat ni kebiasaannya lah, kebiasaan dia open. Ya tak? Dan sunat tu pula ada 2 bentuk. Satu 2 kali, satu 3 kali. Boleh buat 2 kali berterusan, boleh buat 3 kali berterusan, which is the best, dan boleh buat secara bersilih ganti antara 2 dan 3 kali. Ya. Kata Nawawi, kerana Nabi tawadda' marratain fi hadzal udwi wa marratain fi hadzal udwi. Kilahuma jaiz. Nabi berwuduk 2 kali anggota ni, 2 kali anggota ni. 3 kali anggota ni. Kerana Nabi tawadda' fi hadzal udwi marratain wa fi hadzal udwi salasan wa kilahuma jaiz. Nabi wuduk 3 kali hak ni, 2 kali hak ni. Mana tengoklah, mungkin dia basuh tangan kanan 3 kali, basuh tangan kiri 2 kali. Dan dia kata kedua-duanya adalah harus. Dan practically memang saya buat macam tu. Kadang-kadang saya buat juga anggota tu tidak ke semua 3 kali. Saya hak Nabi ajar saya buat belaka tuan. Saya berwuduk sekali, saya berwuduk 2 kali keseluruhannya. Banyak saya berwuduk 3 kali. Dan saya juga berwuduk kadang-kadang anggota ni 2 kali, anggota ni 3 kali. Saya buat belaka. Ya. Nampak? Dan kalau tuan-tuan boleh buat begitu pun alhamdulillah. Cerita dia haruslah boleh. Boleh ya. Boleh. Ada soalan lagi tak ada ya? Ya. Aha. Okey. 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 Bismillah. Oh, jatuh tu. Nak suruh berhenti tu. Okey, soalan pertama, dia wudu. Okey, wudu macam biasa. Yang kentut tu bila? Sebelum basuh muka dia kentut. Okey, lepas tu dia nak wudu start dari mana balik? Afdal dia start daripada basuh tangan balik. Kerana bila dia dah basuh tangan, betul tak? Dia dah basuh mulut, dia nak wudu di situ. Walaupun dia tak ada wudu lagi keseluruhannya, tapi sebahagian dia telah ada wuduk tu. Mana bila dia basuh tangan, dia komor, dia basuh hidung, pok dia kentut. Dia digalakkan bermula daripada awal balik. Tapi kalau dia dah basuh muka, basuh tangan ke siku, pok kentut, wajib dia basuh daripada mula wuduk sekurang-kurangnya muka. Tapi kalau dapat mula bertangan lebih baik. Jadi kalau kentut tu, start basuh tangan balik lah. Pasal basuh tangan tadi tak kira dah. Kentut dah. Ya. Sapu di kasut. Okey. Macam mana kaedah dia? Sapu kasut ni tuan-tuan, dia ada satu bab yang khas. Dia panggil al-mashu 'alal khuffain, di mana selepas bab wuduk nanti memang kita akan bincanglah tentang sapu di atas khuf. Sebelum kita bincang tentang tayamum dan sebelum kita bincang tentang mandi wajib. Tapi dah abang tanya, saya sebutlah secara ringkas. Sebenarnya Nabi SAW dalam bab wuduk, baginda juga bukan hanya membasuh kaki. Ya, baginda kadang-kadang, terutama ketika baginda bermusafir lah, baginda juga akan hanya menyapu sahaja pada kasutnya. Ya, sapu je. Mana dia basahkan tangan, dia sapu. Itu disebut sebagai al-mashu 'alal khuffain, sapu di atas 2 kasut. Khuf ni merujuk kepada sama ada kasut ataupun stokin daripada kulit. Di mana sepakat para ulama, stokin atau kasut daripada kulit boleh disapu dengan syarat-syaratnya lah. Syarat dia mesti suci daripada najis, dia mesti menutupi tempat yang wajib dibasuh, dan mungkin ada syarat-syarat yang lain. Adalah 2, 3, 4 syarat. Dia boleh dibawa berjalan, di mana bila berjalan dia tidak koyak, mesti strong, dan dia mestilah tidak menyerap air. 4 tu syarat kebiasaannya lah. Ya? Jadi khuf sepakat boleh jika daripada kulit lah, stokin ke, kasut ke. Satu lagi ialah jika kasut atau stokinnya bukan daripada kulit. Kebiasaannya stokin daripada selain kulit lah, seperti daripada benang, daripada kapas atau bahan-bahan yang lain.
Kasut pun sama juga. Sebab kasut ni bukan hanya dibuat daripada kulit, kadang daripada plastik. Plastik ada. Tak ada kot. Daripada PVC, daripada lain-lain. Boleh ke tak boleh? Cerita dia gitu lah. Ya. Standard mazhab Syafi'i tidak boleh lah. Tapi sebahagian yang lain kata boleh saja. Termasuk fatwa ulama-ulama yang moden. Qardawi, ahli Jumaat Mesir, mengharuskan sapu di atas apa-apa yang kita pakai di kaki. Kalau stocking daripada benang pun tak apa. Menyerap air tu. Dia kata menyerap air ni hanya ijtihad para ulama, tidak ada dalil sama sekali. Kalau kasut, mana kata kasut yang selain kulit, dia kata boleh lah. Kebiasaannya stocking lah, stocking. Kasut ni mungkin ada tak berapa applicable sangat, sebab kasut kita tak boleh sebenarnya. Sebab kasut kita bawah buku lali. Betul tak? Kalau nak sapu atas kasut, dia kena macam stocking juga. Kasut tu kena tutup buku lali. Ya. Dan kebiasaannya kasut ni kita duk pijak najis lah apa gitu gini. Biasa kita pakai bab ni stocking lah, stocking. Stocking lah. Stocking kalau kulit tak ada isu. Tapi kalau selain kulit ada khilaf. Sebagian ulama kata tak boleh, termasuk standard mazhab Syafi'i, tapi ulama yang baru-baru ni semua telah membolehkan. Kerana kalau kita nak kata sapu di atas kasut atau khuf ni hanya kulit, maka orang Arab saja yang boleh guna rukhsah tu. Sebab orang Arab memang daripada kulit. Terutama orang Arab yang dulu-dulu. Kesianlah orang daripada China, daripada India, yang mana termasuk Melayu juga. Mana ada kita pakai stocking daripada kulit. Orang Arab dia pakai stocking daripada kulit sebab nak mengelakkan sejuk. Terutamanya. Kita tak ada sejuk. Memang kita pakai benang. Jadi boleh. Ya. Tapi adalah syarat-syarat dia. 4 syarat yang saya sebut tadi. Ya. Tambah satu lagi, dia mesti memakainya setelah dia berwudu. Maksudnya wudu penuh dulu, kemudian dia pakai stocking. Ya. Kentut. Okey. Sekarang bila dia ambil wudu, dia tidak perlu membasuh kaki lagi. Dia hanya wudu macam biasa. Tang kaki itu dia sapu saja di atas. Basahkan tangan, zap. Which is fortunately, saya hari-hari buat. Semenjak saya belajar 7 tahun yang lalu. Saya pergi sekolah, saya dah pakai stocking, saya dah kentut apa gitu gini. Saya berwudu sama ada saya nak solat, sama ada saya nak baca Quran atau seumpamanya, ataupun saya nak solat duha. Saya hanya wudu macam biasa dekat bilik air, kemudian tang kaki saya sapu saja. Ya. Orang lain kalau nak wudu kena buka kasut, buka stocking, basuh kaki apa gitu dia pakai selipar. Saya tak ada. Saya hanya sapu di atas stocking saja. Ya. Dan kawan-kawan kita yang belajar daripada Jordan, daripada Mesir pun mengamalkan benda yang samalah. Cuma yalah kan. Kalau orang belajar in detail dia boleh buat, tapi kalau dia tak belajar dia tak pernah buat, dia jadi macam. Jadi boleh lah, boleh apa? Okey, Najab. Dan bila kita lihat dalam fatwa wilayah pun beberapa tahun yang lalu bila isu ni timbul, dia pun kata benda yang sama. Sapu ni kalau kulit saja, terutama stocking lah. Tapi dia kata kalau bukan kulit, itu khilaf. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau orang beramal dengan fatwa yang lain daripada mazhab Syafi'i, termasuk yang baru-baru ni yang membolehkan, maka tidak boleh diingkari sama sekali. Amal ibadah ni kita buat untuk diri kita. Kita belajar macam tu, kita buatlah macam tu. Jangan kalau orang nak tahu, kita bagi tahu lah. Dia tak nak ikut pun tak apa. Benda ni dia very open. Pasal dia khilaf. Ya. Haji tanya apa lagi satu? Ya? Tak faham ah? Macam mana? Ya, betul. 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 Kalau kita pakai kasut, kita sapu atas kasut. Kalau kita pakai stocking, kita sapu atas stocking. Ya, macam saya nak semayang dengan stocking. Saya tak nak semayang kasut. Kasut cemar. Lagi satu, takkan nak bawa masuk dalam bilik kita kasut tak keluar kan. Practically kita dengan stocking lah. Jadi pagi-pagi ambil wudu, pakai stocking, zam. Dah. Kalau kentut ke apa, zuhur karang ataupun waktu duha karang nak wudu saja macam biasa, tang kaki sapu aja atas. Atas je, zap. Kanan kiri. Dah, Allahu Akbar. Batu tuan-tuan. Saya senang nak solat. Sebab saya mudah ambil wudu. Allah, takkan nak cabut kasut, susah apa ustaz? Susah juga orang nak buka kasut pakai selipar pergi jamban, pergi bilik air tak? Saya senang aja. Saya boleh ambil wudu semudah ABC je. Pasal saya tak payah buka kasut. Buka kasut ni kadang-kadang meremehkan juga. Batu Allah Ta'ala bagi rukhsah di situ. Bila awak memakai kasut atau stocking daripada kulit ke, bukan kulit tu khilaf lah ya. Bila awak nak berwuduk setelah awak berhadas, boleh saja awak sapu di atas
benda tu. Jadi yang Haji tengok dekat Mekah, dekat Madinah, depa sapu di atas tu, atas kasut lah ya terutamanya. Itu okey lah tu. Ya, boleh. Nanti ada bab dia. Ada bab dia. Nanti saya bagi penjelasan satu-satu, itu lebih jelas ya. Tapi bila tuan-tuan cabut kasut atau stokin tu, tak boleh dah lah. Pagi-pagi saya pakai stokin. Saya dah wuduk, saya pakai stokin. Okey. Lepas tu saya pukul 10 ketuk. Nak mai duha, pergi ambil wuduk. Macam biasa. Kaki sapu, sam. Boleh. Ya. Zuhur garang, kentut lagi. Sapu lagi, zam. Dia 24 jam. 1 hari 1 malam bagi yang bermukim, 3 hari 3 malam bagi yang bermusafir. Ya. Dengan syarat 2 je. Tidak berhadap besar dan tidak mencabut stokin yang kita pakai itu. Kalau kasut-kasut lah. Kalau stokin. Kasut ni kita cabut semua. Jadi payah nak buat. Satu kasut kita tak masuk dalam jabat. Tak masuk dalam bilik kan. Tapi stokin. Let's say kalau contoh tuan-tuan dah cabut stokin, dah tak boleh sapu lagi. Tak boleh sapu dah. Dia jangan cabut stokin tu. Sebab tu saya stokin saya tak cabut sampai saya balik. Sebab saya nak wuduk sapu atas stokin. Ya? Boleh? Simple je. Benda ni tak susah. Tapi kalau kita belajar, kita akan tahu. Ya, betul-betul lah. Kena tahulah. Tak, orang Melayu memang tak familiar dengan bab ni. Dan saya ingat tak ada orang amalkan pun. Mereka orang yang belajar dalam bab fiqh apa gitu ini. Ataupun dia belajar, tapi dia nak ambil hok standard Syafi'i. Syafi'i kata tak sah. Stokin kena kulit. Pergi beli lah stokin kulit kat Arab tu. Kita stokin benang tak boleh kan. Tapi bagi orang yang dalam bab ni, dia belajar, dia nak kemudahan, dia ambil pendapat ulama yang boleh diamalkan, applicable, practical. Jadi boleh diamalkan. Memang memudahkan, cukup-cukup memudahkan. Sebab tu pendapat ulama yang kata, apa-apa stokin dia pakai, walaupun dia bukan daripada kulit, as long as dia menutupi, dia suci dan seumpamanya, dia pakai semasa dia berwuduk. Dia tak perlu basuh kaki, sekadar sapu saja. Amat-amat memudahkan sama sekali. Dan itu tujuan Allah Ta'ala dan Rasul beri rukhsah. Kalau kulit saja, orang Arab ialah boleh pakai, sedangkan orang Cina pun nak buat juga, orang Melayu pun nak buat juga. Di mana tradisi kita dan sebagai orang, memang kita stokin daripada benang. Kalau orang Cina dia pakai stokin daripada kapas. Ya tak? Jadi betul Haji cakap tu. Ya? Ya. Sunat sapu atas dan bawah. Atas dan bawah. Ya? Tapi kalau sapu atas saja, cukup memadai dengan sapu bahagian atas sahaja. Bawah tak perlu sapu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia galakkan kedua-duanya, atas dan bawah. Mana ada juga ulama kata tak sunat pun atas bawah, sebab hadis tu dia ada problem sikit. Tapi kalau nak sapu atas dan bawah, dia is okey. Cuma saya personally, saya hanya sapu di atas saja. Ya. Daripada jari ya, jari ni atas sapu. Okey. Okey. Ada darah kat mana? Okey. Darah tu kalau boleh dibasuh, basuh. Kalau tak boleh, tak basuh tak apa. Kerana darah yang sedikit dimaafkan. Takkan sampai 1 cawan darah kot. Bertitik-titik je kan. Lagi satu, darah manusia ni adakah ia najis? Selain darah haid, ulama tidak sepakat. Sebagai kata najis, sebagai tidak najis. Kalau Qardawi dalam buku fiqh taharah dia kata darah yang najis hanya darah haid. Adapun darah manusia, darah haiwan selain daripada anjing dan babi, ia suci sama sekali. Maksudnya cerita dia, kalau sikit tak apalah. Mazhab Syafi'i pun walaupun dia kata darah semuanya najis, dia masih kata kalau sedikit dimaafkan. Dan saya yakinlah darah yang ada pada tempat kita, cucuk, balutan dan seumpamanya, luka-luka yang ada tu hanya sedikit saja. Dimaafkan. Accident. Ya. Kalau boleh basuh, basuhlah, bersihkan. Bersih ni tak semuanya basuh. Mana dia lap bagi buang lah, bagi basahkan kain ke apa. Kalau boleh buang jugalah. Biar tinggal sikit-sikit je. Ya. Melainkan kalau memang tak boleh buang, itu tak boleh buat apalah. Ya. Kebiasaannya kita boleh basuh, boleh settlekan tu. Ya. Dan kalau orang macam tu, kalau dia tak boleh sembahyang, jamaklah sekarang. Pukul 2, accident motor. Bawa pergi hospital pukul 3 nak balut, nak itu, nak ini. Alah, Zuhur tak sembahyang lagi, Zuhur tak sembahyang. Tak payah sembahyang dulu. Jamak je lah cakap kat dia. Okey je. Ya. Sembahyang boleh dijamak, bukan hanya musafir. Kalau ada urusan-urusan yang terdesak, kemudaratan tertentu, of course lah kalau melibatkan kemalangan, dia boleh tangguh kepada
jamak takhir. Jadi tak payahlah semayang dulu. Tengoklah macam mana ya. Bab ni dia tak ada masalah. Boleh cukup tu? Okey. Ada lagi? Sudah. Last eh? Okey. Dah wuduk. Okey. 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 Jadi? Okey. Kaki luka. Ada darah. Kalau darah tu sedikit, dia is okey. Kalau darah tu banyak, pergi basuh darah tu saja, wuduk tidak batal. Kita darah keluar tak batal wuduk. Kalau setengah sembahyang dia keluar lagi. Dia keluar sikit saja, dimaafkan. Balut. Kalau keluar banyak kena balut lah, nanti kotor pula masjid. Tak boleh. Ya. Jadi kena usahakanlah kalau boleh beredar dulu. Settlekan dulu luka tu, balut ke apa ke, baru sembahyang. Darah yang sedikit dimaafkan ya. Kalau banyak, kalau boleh kita basuh lah. Kita jangan biarkan. Nanti mengotorkan masjid, mengotorkan pakaian kita ya. Melainkan kalau memang tak dapat dielakkan lah. Sahabat Nabi tuan-tuan, ada banyak kes dia ditikam ketika sedang solat. Dan darah keluar dengan banyak, akhirnya mereka solat. Ataupun hamba Allah tu, sahabat tu tetap meneruskan sembahyangnya walaupun dalam keadaan darah yang keluar. Sebab itulah isu darah ni. Ulama khilaf, najis ke tak najis? Najis ke tak najis? Tapi tak apalah, kita ambil yang mazhab Syafi'i, darah najis. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak kalau boleh kita bersihkan. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan itu saja untuk malam ni. Aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu macam darah hidung kan. Kita darah hidung tu kalau sikit-sikit dimaafkan. Tapi kalau banyak, kalau boleh bersihkan dululah. Ya. Lah lagi. Aku lukul azhar tu hak ni. Okey. Dah. Telinga. Okey, basuh telinga. Alright, basuh telinga sunnah. Tapi adakah ia sunnah diasing-asingkan ataupun sunnah secara bersekaligus dengan kepala? Sebenarnya ulama dalam bab ni dia tak sepakat. Sebahagian kata mesti diasing-asingkan. Maksudnya dia basuh dengan mengambil air yang baru, selepas dia sapu kepala, lepas tu dia basuhlah telinga sebanyak 3 kali. Which is, itu adalah yang standard dalam mazhab Syafi'i. Jadi Haji buat tu betul dah lah. Walau bagaimanapun, kalau dia nak basuh secara bersama-sama, sebagai ulama kata sunnah. Dan itu dipilih oleh sebahagian, umpama Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Dia kata yang lebih sunnah ialah membasuh telinga sekali dengan kepala dan tak perlu ambil air yang baru. Maksudnya dia sapu kepala sekali, zap, telinga. Kalau dia sapu kepala hanya sekalilah dia membasuh telinganya. Kalau dia basuh kepala 3 kali, 3 kalilah dia membasuh telinganya. Mana dia tidak buat secara berasingan dan tidak mengambil air yang baru. Nak buat hak tu pun okey, yang tuan-tuan dah buat selama ni, that is okey, berpahala insya-Allah. Nak buat hak ni pun okey, kerana dalam bab ni dia very open. Ustaz buat mana ustaz? Saya buat dua-dua. Buat belakang ustaz. Banyak pahala saya. Pasal hak mazhab Syafi'i dia kata sunnah begini. Sebenarnya tak ada isu pun, diasingkan pun boleh, tak diasingkan pun boleh, sebab maksud kepada wuduk dalam hal ni ialah membasuh kedua-duanya. Kepala wajib, telinga sunnah saja. Ya. Itu jelah nak cerita. Ya. Boleh? Aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ya sama.